Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din nak share cara Cik Din buat ibu sambal. Ibu sambal ni ramai yang buat dan berbagai-bagai orang kata resipi lah, berbagai-bagai cara lah. Dan ibu sambal ni penting lah untuk kita buat. Kalau kita yang macam orang sibuk ni, guna ibu sambalnya untuk kita buat menu tumis, menu kata masakan yang berasaskan cili kering, ataupun macam kita nak buat nasi lemak kan, nak buat sambal dia tu, guna ibu sambal macam ni. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik Din guna untuk buat ibu sambal ni, jom tonton video ni sampai habis. Okey, inilah antara bahan-bahan yang Cik Din gunakan untuk kita buat ibu sambal. Cik Din guna dalam 2 genggam cili kering ya, lebih kurang dalam 200 gram cili kering. Cik Din guna 2 jenis ya, cili besar dan juga cili kering yang kerinting macam ni. Sebabnya kita nak buat ibu sambal kita ni orang kata ada rasa pedas-pedas sikit, ada rasa kick dia tu. Okey, dan Cik Din guna juga dalam 7 biji bawang merah. Okey, 1 labu bawang putih, 1,5 inci halia. Dalam belacan pun Cik Din guna juga dalam sedikit belacan, dan kena ada jugalah asam jawa. Cik Din guna juga dalam 4 batang serai dan sedikit kita punya ikan bilis ya. Ikan bilis ni untuk dia rasa lebih sedap kita punya sambal tu. Okey, mula-mula sekali Cik Din nak kisar dulu kita punya bahan-bahan ni. Ni cili kering ni Cik Din dah rendam dengan air panas ya, untuk kita lembutkan dia, dan biji-biji tu kita kena buang ya. Okey. Okey, mula-mula sekali kita nak kisar dulu bahan-bahan ni. Tinggal kita punya bahan yang tak boleh kisar je. Okey, masukkan bawang merah ke dalam kita punya blender. Masukkan bawang putih, halia, serai. Belacan pun kita masukkan sekali ya, dan juga ikan bilis. Okey, kita masukkan sekali. Lepas tu tambahkan minyak ya. Cik Din tak guna air ya untuk kita kisar ni. Kita masukkan minyak ya, minyak masak ni kita masukkan minyak masak secukupnya. Dan kita kisar bahan kita ni sehingga halus. Tujuan kita guna minyak ni sebab kita nak, orang kata bila kita tumis nanti dia mudah masak ya, mudah garing ya. Okey, bila dah lumat macam ni, dah hancur macam ni, Cik Din masukkan kita punya cili kering ya. Kita tak keluarkan ya kita punya bawang tadi. Kita masukkan juga sekali dengan dalam blender yang sama, dan tambahkan minyak ya. Dan kita kisar sehingga halus bahan tadi. Okey, untuk menumis pula, okey, Cik Din hanya masukkan sedikit minyak. Okey, dan bila minyak kita dah panas, masukkan kita punya bahan yang kita dah kisar halus tadi. Masukkan ya. Nampak tak tekstur dia tu agak lumat ya. Betul-betul lumat. Kalau tak lumat tak cantik kita punya sambal nanti. Dan kita tumis bahan kita ni sampai dia betul-betul pecah minyak ya. Jangan tambahkan walaupun sedikit air ya. Walaupun masa kita kisar tadi, jangan tambahkan air ya. Okey, kita tumis sampai dia betul-betul pecah minyak dengan api yang sederhana. Okey, bila dah agak-agak garing, okey, sesekali kena kacau lah. Kita kena kacau, takut dia berkerak dekat bawah tu. Sebab sambal tumis ni mudah berkerak ya. Okey, bila dah pecah minyak macam ni, nampak tak? Bila dah pecah minyak, okey, Cik Din tambahkan sedikit air ya. Kita tambahkan sedikit air, lebih kurang dalam 1 gelas air. Okey, lepas tu kita kacau-kacau kembali bagi dia air kita tu sebati dengan sambal kita ni. Okey. Lepas tu kita tumis sampai dia pecah minyak sekali lagi. Maknanya banyak kali kita kena tumis ya. Kita kena banyak kali sampai dia pecah minyak tu. Okey, bila dah pecah minyak macam ni, kali yang kedua pecah minyak, okey, Cik Din masukkan air asam jawa ya. Okey, lepas tu perasakan dengan sedikit gula ya. Cik Din letakkan dalam 2 sudu besar gula dan 1 sudu besar garam ya. Okey, lepas tu kita kacau sekali lagi. Kita kacau sampai garam dan gula kita tu larut. Dan kita tumis sampai kita punya sambal kita ni betul-betul pecah minyak, betul-betul garing. Untuk kita simpan dia, kita boleh bila sambal kita dah betul-betul garing, betul-betul dah masak, okey,
nanti kita boleh simpan dengan orang kata jangka masa lama lah. Okey. Nampak tak bila dah pecah minyak macam ni, dah hampir orang kata dah hampir kering macam ni. Okey. Cik Din matikan api. Tandanya sambal kita dah pun masak ya. Kena betul-betul sambal kita kering macam ni. Betul-betul pecah minyak macam ni. Balah kita boleh simpan lama. Sambal kita tak rosak, tak mudah rosak ya. Okey, bila dah sejuk, sebelum kita botolkan ataupun kita masukkan dalam bekas, kena pastikan sambal kita betul-betul sejuk ya. Okey. Nampak tak bila kita nak masukkan ke dalam bekas tu, dia agak pekat ya. Tu tandanya sambal kita dah sejuk, dah betul-betul sejuk, dan kita boleh masukkan ke dalam bekas lah. Tak kira lah apa jua jenis bekas pun boleh masukkan untuk kita simpan lebih lama. Boleh simpan di dalam peti ais ya. Peti sejuk boleh simpan, boleh bertahan berbulan-bulan lamanya lah. Nanti nak guna hanya keluarkan kita punya sambal dan kita boleh gunakan lah untuk kita buat sambal, apa-apa jenis sambal ya. Tak kira lah sambal nasi lemak ke, sambal sotong ke, sambal apa-apa je lah. Nak buat tumis ikan ke macam mana, kita pulang lah. Dan hasilnya jadilah kita punya sambal ataupun ibu sambal ya. Kita punya ibu sambal. Lain orang, lain cara dan lain resepinya. Tapi ni cara Cik Din ya. Dan kita punya tekstur dan hasil dia sangat-sangat memuaskan. Dan kita punya bau tu, bau sambal tu seakan-akan sambal nasi lemak ya. Tapi ni serbaguna. Sambal ni serbaguna. Boleh je kita nak guna untuk kita buat apa-apa jenis masakan yang berasaskan sambal macam ni. Nampak tak dia punya kepekatan tu melekat dekat sudu tu. Nampak. Tu tandanya sambal kita betul-betul kita tumis sampai dia betul-betul pecah minyak, dan bolehlah kita simpan ke dalam peti ataupun simpanlah untuk jangka masa yang lama, boleh simpan dalam peti ais ya. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat ibu sambal cara Cik Din buat ni. Memang confirm sedap ya. Okey, selamat menonton dan selamat mencuba. Sehingga jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.